الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولك وعلى سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, ahli jawatankuasa masjid dan para Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita niat beriktikaf di dalam masjid kita ini. Mudah-mudahan amal ibadat kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, sama-samalah kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama-sama kita mengikut arahan yang diminta ataupun yang diarahkan oleh kerajaan kita untuk sama-sama menjaga keselamatan diri kita masing-masing, iaitu dengan memakai mask ataupun penutup hidung, sejadah sendiri dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita ikut itu sentiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih dihidupkan lagi, diberi nafas oleh Allah, yang mana kita berada di ambang Zulhijjah, iaitu di antara bulan-bulan yang sangat ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda. Nabi kata, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilayya min Allahi min hazil ayyam, yakni ayyamil asr. Tiadalah suatu hari yang mana amalan-amalan yang soleh pada hari-hari tersebut, dia kata ayyamul ashr, iaitu hari-hari 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi para sahabat ni bila mendengar Nabi kata macam tu, mereka menanya. Dia kata, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, adakah amalan pada 10 hari bulan Zulhijjah ni lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Rasulullah kata, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'. Nabi kata, baginda bersabda, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandingi lagi, melainkan seseorang itu yang keluar berjihad sehingga berjihad meninggalkan harta dia, dia pergi berjihad, dia meninggal dunia, baru jihad yang tu lebih baik. Tapi kalau pergi berjihad, dia balik, dia tak mati, maka amalan di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ni lebih baik, iaitu amal soleh. Amal soleh ni banyaklah, sama ada kita berpuasa, kita bersedekah, kita beriktikaf di dalam masjid, kita lagi baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi ini adalah hari-hari yang terbaik yang Allah Ta'ala pilih. Maka buatlah seberapa mampu yang kita buat 10 hari-hari awal bulan Zulhijjah. Jadi begitulah kepentingan yang perlu kita ingat
pada apa ni, hari ni 5 ke 4 5 tu Ustaz. Ada tarikh 5 Zulhijjah ni bulan 12 lah. Jadi alhamdulillah lah, kita masih lagi dipilih oleh Allah untuk bernafas di atas muka bumi. Dan seterusnya kita akan sambung lagi yang terakhir bulan 3. Berapa bulan kita tak tanda. Bulan 3 tahun ni lah. Kita sambung pula bulan 7, akhir bulan 7, iaitu pengajian akidah. Yang last sekali kita belajar tajuk hari itu perkembangan ilmu akidah. Ilmu akidah bermula daripada zaman Nabi sehinggalah kepada zaman Khulafa' ar-Rashidin, kepada zaman pemerintahan kerajaan Umayyah, seterusnya pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah, seterusnya Utsmaniyah, dan sehingga zaman kita pada hari ini. Yang mana akidah ni dia ada urutan dia, imam dia siapa dan sebagainya. Itulah akidah yang kita nak belajar supaya kita tidak tersesat jalan hidup di atas muka bumi ini. Itu penting kita belajar. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah nak beri kepada dia kebaikan, nescaya Allah akan beri dia faham agama. Faham agama. Bila kita faham agama, maka kita hidup di atas muka bumi ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Kita tak mau hidup sebagaimana yang kita nak hidup, tapi kita hidup sebagaimana yang Allah nak. Itu yang penting. Sebab kalau kita nak ikut yang kita nak, maka di akhirat nanti Allah tanya kita, susah kita nak jawab. Itu perkembangan ilmu akidah. Akidah zaman Nabi, zaman Khulafa' ar-Rashidin, zaman Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, sehinggalah pada zaman kita, zaman yang mana ni, zaman yang kerajaan Utsmaniyah dah runtuh. Kita tidak ada kerajaan Islam yang yang menjadi tuan utama. Kalau dulu masa kerajaan Utsmaniyah, tidak ada negara Islam yang diserang, melainkan dia akan backup ataupun dia akan lawan. Tapi sekarang kerajaan Islam Utsmaniyah ataupun kerajaan yang membantu, kalau kita bapalah, yang menolong kita dah runtuh. Dikuasai oleh orang-orang bukan Islam, maka orang-orang Islam dipecah-pecahkan. Dia panggil farik tasuk. Kita pecahkan orang Islam dan kita kuasai. Sebab zaman Nabi, zaman Khulafa' ar-Rashidin, kita mempunyai, orang-orang Islam mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Tapi apabila mereka dipecahkan, mereka tak kuat. Sebagaimana berlaku di negara Arab sendiri. Kalau dulu Mekah dengan Madinah itu nama dia Hijaz. Bila masuk British pada tahun 1924, mereka dipecah-pecahkan jadi negara Bahrain, Emirat. Semua tu keluarga-keluarga orang-orang Arab lah, Saud dan sebagainya. Bila dipecahkan, Islam akan lemah, tidak ada bersatu. Jadi pada malam ni kita akan sambung lagi pengajian akidah kita. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini menjadi pegangan sehinggalah kita mati. Malam ni kita akan sambung pembelajaran kita, ialah mazhab dan ilmu akidah. Musannif ataupun pengarang kitab ni menyebut, dia kata ada beberapa aliran mazhab yang lahir dalam ilmu ini. Di antaranya satu mazhab Qadariyah, yang kedua mazhab Jabbariyah, yang ketiga mazhab Murji'ah, yang keempat mazhab Mu'tazilah, dan yang kelima mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Mazhab yang kita pegang lah, yang kita alaikum bil jamaah, Nabi kata, yang kita pegang. Yang keenam mazhab Syiah,
Dan ada lagi beberapa mazhab yang tidak terkenal. Tapi yang terkenalnya yang 6 ni lah. Apa kepentingnya kita belajar kita tahu mazhab-mazhab ni? Kita kata kita ahli sunnah, buat apa kita belajar mazhab-mazhab lain? Apa penting kita belajar? Di antara kepentingan kita tahu mazhab-mazhab ni ialah sebagaimana ilmu fiqh. Kita boleh mengenali seekor babi dengan seekor kambing. Kita kena babi ni, kambing boleh makan. Sebab apa? Dia ada nas dalam Al-Quran. Anjing, kenapa kita tak boleh sentuh? Dia ada nas, sama ada hadis, Al-Quran dan sebagainya. Begitu juga mazhab-mazhab ni. Mazhab-mazhab akidah ni, mazhab Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Syiah. Yang mana kalau kita tak tahu, kadang-kadang seharian kita mengamalkan mazhab ni dalam keadaan kita tidak tahu. Kita tak tahu, kita tak faham. Nabi kata, "May yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah nak dia kebaikan, Allah bagi dia faham agama. Tapi kita tak faham, kita duk amal daripada kecil sampai kita tua, sampai kita mati, bawa kepada anak kita, bawa kepada cucu kita. Maka selama-lamanya kalau kita tidak belajar dan kita tidak tahu tentang mazhab-mazhab ini, maka kita berada dalam keadaan kesesatan. Kesesatan. Pertama, prinsip-prinsip akidah dia. Dia katakan yang betul ni, maksud betul ni ialah betul yang sama dengan apa yang nyatakan dalam Al-Quran. Itu yang betul. Yang ni tak betul. Ini mazhab yang tak betul dulu kita belajar. Pertama, dia prinsip akidah dia kata manusia itu bebas melakukan sesuatu menurut kehendak dan kemahuannya sendiri. Ini sama dengan pahaman liberal. Sekarang ni pahaman ni dinamakan pahaman liberal. Kita bebas. Dulu saya pernah pergi masa tahun 2018 di Selangor, di Dewan dia buat seminar tentang LGBT, termasuk liberal lah, yang dirasmikan oleh tuanku Sultan Sarafuddin. Yang mana pahaman liberal ni dia sama dengan Qadariyah. Kita bebas. Allah buat kita, Allah bagi kuasa ni tenaga, maka kita boleh buat apa saja. Itu yang pertama. Kedua, mereka seterusnya percaya bahawa Tuhan tidak menentukan apa-apa takdir kepada manusia. Kita beriman kan? Antu'mina billahi biqadri khairihi wa syarrih, Nabi kata. Dalam hadis kedua, hadis Arba'in Imam Nawawi. Antu'mina biqadri khairihi wa syarrih. Ada ustaz yang mengajar di 40 masjid kita ada kan. Bahawa kamu beriman dengan qadar, sama ada baik ataupun tak baik. Semua itu daripada Allah. Dia buat qada dan qadar ni dia panjang sebenarnya. Dia panjang. Kalau pengajian dia kalau untuk bagi tahu satu waktu ni dia susah. Dia banyak banyak perbincangan dia. Sebab qada takdir ni ataupun qada dan qadar Allah ni di antara rahsia-rahsia Allah, yang mana kita tahu melalui Al-Quran dan hadis yang Nabi bagi tahu ni maksud dia. Macam tu. Yang kedua itulah percaya bahawa Tuhan tidak menentukan apa-apa takdir kepada manusia. Ini mazhab Qadariyah. Pengasas mazhab ini bernama Ma'bad bin Khalid Al-Juhani dan Ghilan Ad-Dimashqi. Dikatakan bahawa yang mula-mula sekali memperkatakan qadar ini ialah seorang yang beragama Kristian yang memeluk Islam, tetapi kemudiannya masuk Kristian semula, dan dari pahaman itulah diambil oleh Ma'bad dan Ghilan Ad-Dimashqi. Jadi dia ambil mazhab ni dan dia
ajar kepada manusia pada zaman tu. Dan ramailah manusia yang ikut. Seterusnya mazhab Jabariyah. Yang kedua mazhab Jabariyah. Kita baca ringkas-ringkas mazhab ni. Mazhab ni muncul di kota Mekah pada zaman kerajaan Bani Umayyah. Dia kerajaan Bani Umayyah ni selepas daripada kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Pada tahun 632 Umayyah ni 661 hingga 750 Masihi. 661 hingga 750 Masihi. Dia selepas tu dia tumbang, diambil pula kerajaan Abbasiyah pada tahun 750 hingga 1258 Masihi. Seterusnya Jabariyah. Jabariyah ni di kota Kufah pada zaman kerajaan Bani Umayyah yang diketuai oleh seorang yang berasal daripada Khurasan bernama Jahan bin Safwan. Nama Jabariyah ini diambil daripada perkataan Al-Jabru, artinya paksa. Di antara prinsip-prinsip akidah Jabariyah ni, dia bawa prinsip yang bersalahan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Pertama, dia kata manusia itu digagahi dan dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Kita ni semuanya Allah. Yang kedua, manusia tidak mempunyai apa-apa usaha atau ikhtiar dalam melakukan perbuatannya. Maksudnya kita nak angkat ni, ni Allah semua ni, Allah. Kita pergi tanda pun Allah, pergi tengok wayang pun Allah, kita buat maksiat pun Allah, semua dia macam tu. Ini prinsip akidah Jabariyah. Prinsip yang salah lah. Yang ketiga, manusia diibaratkan seperti kapas di udara yang boleh ditiup angin ke mana-mana sahaja. Maksudnya kehidupan kita ni betul-betul bukan kita. Maksudnya Allah sepenuhnya. Jadi dia kata pegangan mereka didasarkan kepada umum maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang kedua surah Az-Zumar. Allah berfirman, dia kata Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang mencipta setiap sesuatu. Dia ayat Al-Quran ni, kita tak boleh ambil satu ayat lepas kita terjemah inilah maksud dia. Sebab ayat Al-Quran ni banyak. Sebab itulah Imam Ahmad ni dengan Imam Ahmad, dia anak murid Imam Syafi'i. Dia kata kami ni sebelum datang Imam Asy-Syafi'i kami tak tahu macam mana kami nak kami nak gabungkan ayat, kami nak istinbat hukum susah. Sehinggalah Imam Syafi'i bila dia datang, dia buat kaedah usul fiqh, iaitu kitab Ar-Risalah. Maka di situ anak-anak murid dia faham macam mana kita nak gabung ayat ni. Sebab ayat Quran ada bentuk wajib. Macam doa, Allah Ta'ala kata ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, nescaya aku terima. Ud'uni maksudnya berdoalah, maksud perintah. Maka dia menunjukkan wajib. Tapi bila kita gabung ayat lain, gabung hadis-hadis lain, Nabi ada masa dia berdoa, ada masa tak berdoa. Itu menunjukkan doa tu sunat. Dia macam tu. Macam mana kita nak gabung ayat ni dengan ayat ni, dengan hadis ni? Sebab tu kita dapati ada mutaakhir ni, ada golongan-golongan bila dia baca satu hadis, dia faham macam tu je. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap benda yang bid'ah sesat. Dia kata benda yang Nabi tak buat sesat. Itu cetek ilmu. Bila kita satu teks hadis kita faham macam tu, sedangkan banyak hadis-hadis lain lagi yang mentaksiskan. Taksis ni maksudnya hadis ni umum, lepas tu ada hadis lain lagi Nabi buat yang mengkhususkan umum. Maksudnya menolak umum hadis tadi, bid'ah tadi. Itu kita kena belajar. Tindakan kitanya kena belajar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Istimbat daripada ayat ni, di akhirat nanti orang-orang alim ni
Dia tidak ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mengajar orang jahil? Orang jahil yang akan ditanya. Sebab Allah perintah fasalu ahlaz zikri. Wahai manusia, tanyalah kamu. Ahlaz zikri ni masuk dalam ayat ni orang alim, orang yang berilmu. Baru kita tak sesat. Kalau tak, kita sesat. Itu mazhab yang kedua. Mazhab yang kedua dia, Jabariyah. Dia ada prinsip-prinsip dia lagi. Dia kata syurga dan neraka tidak kekal. Ni banyaklah bacalah kitab tauhid mana-mana pun. Rumah saya ada banyak koleksi kitab tauhid. Saya baca sebanyak yang mungkin. Kitab tu saya tengok hampir sama je. Sama ada dalam bahasa Arab atau bahasa Jawi. Bahasa Jawi ada 100 buah lebih lah. Kitab-kitab tauhid banyak. Kita tengok sama je. Dia kata syurga dan neraka tidak kekal. Dia senang je. Bila sama tu menunjukkan bahawa apa yang disampaikan oleh mazhab ni bermula daripada zaman kerajaan Umayyah, Abbasiyah sehingga sekarang sama je. Macam tu. Dia kaedah periwayat dia macam tu. Maksudnya boleh dipercayai. Bukan kita tuduh-tuduh. Macam tu. Syurga dan neraka tidak kekal. Sedangkan dalam Al-Quran khalidina fiha abadah, banyak syurga kat neraka. Kerana tidak ada sesuatu yang kekal selain daripada Allah. Dia faham macam tu. Pada pahaman mereka, maksud kekal seperti yang tersebut di dalam Al-Quran itu bererti lama sahaja. Maksudnya masuk neraka ni lama, mungkin 1000 tahun, 2000 tahun. Lepas tu neraka dengan ahli-ahli dia semua akan musnah. Tak ada. Ini pahaman Jabariyah. Ada seterusnya, ada kata kitab Al-Quran itu baharu, bukan qadim, kerana ia boleh ditutur dan ditulis oleh manusia. Pegangan kita Al-Quran ni kalam qadim. Al-Quran yang kita baca ni kalam Allah yang qadim. Cuma Allah madlulkan dia. Madlul ni buat dalil dalam bahasa Arab, supaya kita manusia ni faham. Kalau Allah guna bahasa Allah, Allah ada bahasa tak? Susah kalau orang tanya kita nak jawab. Allah ada bahasa tak? Kalau kita kata Allah bahasa Arab, dulu kepada Nabi Musa, Nabi Isa bahasa Syriani dengan bahasa Ibrani, maksudnya Allah bahasa Ibrani lah. Kepada Nabi Muhammad bahasa Arab, Allah bahasa Arab lah. Macam mana tu? Susah juga nak jawab kalau kita tak belajar. Agak-agak macam mana Ustaz? Bila kita belajar, kita tahu Allah ni dia tak macam makhluk. Kita ada bahasa Allah. Allah dia tak ada bahasa. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita kata Allah ada bahasa, maksudnya kita tak faham lagi tauhid. Cuma bahasa kalau dalam kitab tauhid madlulu min kalamihil qadim, Allah jadikan dia dalil Al-Quran ni daripada kalam dia qadim supaya manusia faham. Bukan kata Allah berbahasa Arab. Kena faham betul-betul. Kalau kita isnad ataupun kita sandar, isnad ni maksud sandar, kita sandarkan bahasa tu kepada Allah, maka Allah jadilah macam kita. Itu bahaya bila kita tak belajar. Kita kata bahasa Allah, bahasa Quran tu silap. Nak tanya boleh tanya, tak apa. Seterusnya mazhab Jabariyah juga, dia kata Allah tidak mempunyai sifat selain daripada zat. Allah tidak ada sifat selain daripada zat. Maksudnya Allah hanya ada zat sahaja, tidak ada sifat. Itu pendapat dia lagi. Sedangkan kita belajar ahli sunnah wal jamaah ni, kita belajar sifat-sifat Allah, sifat wujud, qidam, baqa, semua dah hafal kan. Itu sifat-sifat Allah. Ada juga ada al-asma, nama Allah. Allah Al-Maliku, Al-Quddus, itu nama-nama. Lepas tu yang keempat, dia kata Allah tidak boleh dilihat di akhirat kelak berdasarkan ayat surah Al-An'am ayat 103. Dia kata la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Yang mana Allah tidak boleh ditengok oleh mata,
wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah melihat mata-mata. Zat Allah itu tidak boleh dicapai oleh penglihatan, sedangkan boleh mencapai segala penglihatan. Maksudnya di syurga nanti kita tak boleh tengok Allah. Sedangkan dalam Al-Quran ada ayat lain yang menolakkan pendapat ni, pendapat Jabariyah. Dia mengatakan Allah tak boleh lihat. Dalam surah Qaf ada, dan Nabi kata kamu akan dapat lihat Allah sebagaimana kamu tengok bulan Al-Badr. Al-Badr ni bulan penuh purnama, dia kata, tapi bukan macam bulan. Kita kena faham hadis Nabi. Itu hadis-hadis mutasyabihah perlu kepada kita belajar. Jangan kita faham Allah macam bulan lah. Sesat lah kita. Kena belajar. Dan seterusnya mazhab yang ketiga ialah mazhab Murji'ah. Murji'ah ni, kumpulan ini berasal daripada golongan politik tetapi telah meninggalkan bahagian itu dan mengambil sikap berkecuali, terutamanya dalam masalah perselisihan umat Islam mengenai jawatan khalifah yang berlaku di antara Khawarij dan Syiah, iaitu pada zaman Uthman dan Sayyidina Ali. Perkataan Murji'ah itu diambil daripada perkataan arja' yang berarti menangguhkan. Mereka dinamakan Murji'ah kerana menangguhkan persoalan dan pertelikahan antara umat Islam yang menumpahkan darah itu hingga hari kiamat dan menyerahkan perkara itu kepada Allah Ta'ala. Yang mana mazhab-mazhab ini sudah tak ada, secara rasminya sudah tidak ada, tetapi pahaman-pahaman dia masih wujud. Ini yang kita nak belajar supaya kita tidak termasuk dalam fahaman-fahaman mazhab ni. Dia sebut di antara persoalan pokok mazhab ini ialah masalah iman, iaitu mereka mengatakan iman itu ialah mengenal Allah dan Rasul. Sesiapa yang mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruhnya, sudahlah ia dikira beriman. Ini betul lah peringkat awalnya. Tapi Islam ni dia bukan setakat tu saja. Ibarat Islam ni, kalaulah seorang Cina yang bukan Islam, dia masuk Islam, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dah cukup. Tiba-tiba dia meninggal dunia, maka dia Islam, tetap Islam. Tapi kalau dia masih umur panjang, dia mesti belajar. Dia ada hadis lain lagi, talabul ilmi faridatun man sahala tariqan yaltamisu fil ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Banyak lagi hadis-hadis yang menyuruh kita belajar. Kita campur dengan hadis-hadis tu, gini Islam rupanya. Itu kena belajar. Lepas tu di samping itu ada di antara orang-orang Murji'ah ini melampaui batas. Mereka berani mengatakan iman itu hanya i'tikad di hati sahaja. Seseorang yang mengaku dirinya kafir secara terang-terang dan mati dalam keadaan itu dikira mukmin juga jika hatinya masih beriman dan ia tidak menjadi ahli syurga, dan ia akan menjadi ahli syurga di akhirat kelak. Ini di antara intipati prinsip akidah mazhab Murji'ah. Jadi apa salahnya mazhab Qadariyah tadi? Kita kena tahu juga apa beza kita dengan dia. Jadi kita kena belajar pasal salah mazhab ni betul, yang betul yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya macam ni. Itu kita kena tahu. Dia dalam banyak-banyak aliran mazhab dalam Islam ni, apa punca utama mereka jadi salah? Dia ada beberapa punca. Kenapa mereka menjadi salah dalam memahami prinsip akidah mereka? Yang pertama, punca utama kesesatan aliran akidah yang salah ni ialah mereka menggunakan Al-Quran dan hadis mengikut zahir, tapi tidak memahami maksud dia. Bila contoh hadis tadilah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dia faham setakat tu je. Setiap benda yang baru,
kulli bid'ah ni bada'ah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut badi'as samawati wal ard. Badi'ah maksudnya benda yang dibuat tanpa ada contoh sebelum ni. Kita buat aja tak. Bid'ah dalalah. Bila Nabi tak buat maka sesat. Jadi kita faham macam tu, banyaklah benda yang Nabi tak buat zaman kita. Contohnya kita nak semayang. Kenapa kita tak tengok matahari? Zaman kita tak ada apa ni? Ada jam, kita tengok jam. Zaman Nabi tak ada jam. Para sahabat tengok apa ni? Kalau subuh, fajar sadiq, fajar kazib dan sebagainya. Zaman kita ada jam, kita tengok jam. Banyak benda-benda yang apa ni? Yang berlaku pada zaman kita, kalau kita tak faham, dikira bid'ah. Itu kita nak faham, ni kita belajar. Yang kedua, sebab utama kenapa mereka sesat ialah mereka memahami pada ayat tertentu sahaja tanpa menggabungkan ayat-ayat lain. Contohnya ayat-ayat mutasabihah lah, yang biasa kita dengar, yang selalu bergaduh. Sebenarnya benda tu tak perlu kita bergaduh pun sebenarnya. Kalau kita belajar, kita faham. Kalau kita tak faham, kita serah pada Allah. Ya Allah, aku tak faham, aku serah padamu. Selesai masalah. Tak perlu kita bergaduh. Yang biasanya yang bergaduh-bergaduh ni di kalangan alim ulama jugalah. Alim ulama kita. Yang ni faham macam ni, dia cuba nak, ada di antara sahabat-sahabat kita, dia kata Allah di langit. Waktu satu Nabi kata innallaha yanzulu ila sama'id dunya fi sulusil laili atau kama Rasulullah. Allah akan turun ke langit bumi pada 1/3 malam. 1/3 malam maksudnya daripada waktu maghrib sampai masuk subuh 3. Maksudnya dalam pukul 2, pukul 3 tu Allah turun ke langit dunia. Bila orang tanya dia, jadi ketika turun, kan turun naik Allah tu macam makhluk. Tak, aliran. Syiah. Tak, saya sebut tadi yang Murji'ah saja tadi. Yang saya sebut tadi. Dia yang keempat Mu'tazilah, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yang kena Syiah. Yang lain yang kecil-kecil lah. Cuma Mu'tazilah dengan mazhab Ahlussunnah dia panjang. Cerita dia panjang. InsyaAllah kita sambung bulan depan kita sambung. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ni kita lah. Dan kita jangan cepat mentakfir. Bahkan imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah, dia hanya sebut sesat sahaja. Maksud sesat ni maksudnya mereka tidak memahami yang sebetul. Mereka tidak menuduh kafir. Kafir ni jangan kita letak kamu ni kafir. Sebab apa? Sebab tak boleh. Dia apa ni, ihtiyat suruh tembak itu lain. Macam Bilal bin Rabah. Bukan Bilal bin Rabah, siapa tu? Yasir tak? Saya ingat sejarah dia, sejarah sahabat Nabi yang mereka dipaksa sehingga dia pergi berjumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku telah mengatakan sedangkan aku beriman kepada Allah. Dia kata tak apa. Itu Nabi kata rukhsah. Rukhsah ni maksudnya kalau kita dalam terdesak, orang suruh kita peluk agama Kristian, maka kita tipu je. Kita tipu tak apa, tapi kita kena beriman lah. Dalam hati kita tetap beriman pada Allah, maka kita masih lagi beriman. Walaupun lepas kita kata tu dia tembak kita pun mati dalam keadaan kita mengaku. Mengaku kerana apa? Kerana nak menyelamatkan diri. Tapi lepas kita mengaku Kristian, dia tembak juga. Maka kita tetap lagi beriman, mengikut apa ni, agama Islam kita lah, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mazhab Murji'ah ni tak. Kalau kita beriman walaupun kita sembah patung tanpa paksaan, asalkan kita beriman, maka kita tetap dikira beriman lagi. Tak boleh. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pegang, ni apa ni, dalam keadaan terpaksa tak apa, rukhsah. Dalam keadaan tak terpaksa, kita sengaja, tak boleh, dia jadi betul. Jadi betul. Jadi berakidah ni kena berhati-hati dan kita kena faham betul lah, supaya kita bebas daripada akidah yang salah.
Dan mazhab ahli sunnah jemaah ni insya-Allah lah bulan depan, sebab kalau saya baca sekarang pun dia akan merok. Nanti rok ni masih menolak fahaman-fahaman ni. Dia akan jadi panjang. Sedang kita nak masuk isyak dah ni. Dan seterusnya, punca utama kesesatan aliran ahli mazhab ni ialah kenapa mereka jadi sesat. Pertama sekali, salah memahami maksud ayat. Dia faham ayat tu salah sebab dia sombong dengan ilmu dan ta'assub dengan guru. Ni masalah ni. Bila kita sombong, ta'assub, kita tak akan jumpa dengan kebenaran. Sebab tu bila orang tanya kita ataupun orang, kita dengar dulu. Kita tengok ayat Quran ada ke tak ada. Kita tengok tafsir. Kenapa kita tengok tafsir? Sebab ulama-ulama ni dia bertali, sambung dia bertali, riwayat dia bersambung daripada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Benda tu dia panggil tawatur. Tawatur ni maksudnya diriwayatkan sekumpulan dengan sekumpulan dan kumpulan ni akui ni betul sampai kepada kita betul. Maka macam itulah kaedah beragama. Tapi kalau kita ambil suatu pahaman, kita ambil satu pahaman, kita tak tahu pahaman ni daripada mana, siapa. Kalau mazhab fiqh senang. Mazhab Imam Syafi'i bermula daripada Hasan Basri, lepas tu pecah pada mazhab empat ni. Dia awal tiga kurung pertama tu. Lepas yang mazhab akidah ni, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Maturidi tahun 27 hijrah dah. Dia masih dari Nabi kata khairul quruni qarni summa yalihi. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku, lepas tu kurun seterusnya, lepas tu kurun seterusnya. Maksudnya 100 tahun pertama, 200 tahun 300 tahun pertama, 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga. Maksud 300 tahun pertama tu adalah sebaik-baik kurun. Dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia lahir pada tahun 270. Maksudnya dalam 300 tahun yang pertama. Dan para ulama yang di bawah dia ni banyak sangat, tidak terkira. Dan kitab-kitab dia ni memang banyaklah. Tak habis kalau mengaji. Dan saya pergi khusus dengan Ustaz Ahmad Zaki. Dia cadangkan untuk baca kat masjid-masjid kita ni lah. Kita asas akidah Islam masjid-masjid, supaya pahaman ahli sunnah wal jamaah sentiasa disubur-suburkan. Kita di hari ni akidah ni satu, kita jarang sangat belajar. Belajarlah tapi tidak mendalam. Sebab kita disibuk oleh kehidupan kita, kehidupan dunia. Kadang-kadang kita pinggirkan akidah. Kadang-kadang kita kata, kalau aku tak belajar, nanti besar nak hidup askar pun susah. Kita jadikan belajar tu penentu dia jadi askar. Sedangkan jadi askar tu Allah yang menjadikan dia askar. Belajar ni hanya sebab aja. Ramai orang belajar nak jadi askar sampai sudah tak jadi askar. Dulu saya ada seorang kawan, dia seorang polis. Berbual lah. Dia kata saya ni sebenarnya cita-cita saya bukan nak jadi polis. Saya nak jadi cikgu. Masa tu sekolah di tempat saya tu, di Tamin Jaya dulu, dia buat meretah desa. Dia kata saya sebenarnya nak jadi cikgu. Dia kata bukan jadi polis. Bila walaupun dia jadi polis, datang hanya jadi polis trafik untuk budak meretah desa, dia rasa gembira. Sebab boleh masuk sekolah, boleh bersama-sama dengan cikgu. Sebab cita-cita saya nak jadi cikgu, dia kata. Itu maksudnya, walaupun cita-cita dia nak jadi cikgu, tapi Allah menentukan dia jadi polis, bukan jadi cikgu. Itu kita kena faham. Begitu juga kita makan, kita minum. Berakidahnya, makan dan minum ni bukan boleh memberi dahaga. Makan bukan boleh memberi kenyang, minum bukan memberi dahaga. Menghilangkan dahaga bukan air. Bila kita makan, yang mengenyang tu Allah. Itu kita kena faham. Jangan kita jadikan makanan tu sebab ataupun yang menyebabkan kita kenyang. Tak. Makanan tu hanya sebab kita makan, yang beri kenyang itu Allah. Makanan sebab.
Sebab Allah ni sunnatullah di atas muka bumi ni, Allah mencipta dengan sebab. Asbab. Supaya kita faham. Bunyi loceng. Jadi saya setakat itulah. Lagi tajuk kita pun dah habis dah. Untuk 3 aliran mazhab ni, Murji'ah, insya-Allah kita sambung bulan depan. Mazhab Mu'tazilah dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita sama-sama datang belajar dan kita faham kehidupan kita ni, kita hanya tumpan di bumi Allah sekejap sahaja. Lepas tu kita akan dimatikan oleh Allah, dan di sana kita akan ditanyakan dengan berbagai-bagai pertanyaan, sama ada nikmat dan sebagainya, nikmat ilmu, nikmat akal, semuanya tanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kami akan tanya, wahai manusia, latus'alunna, la tus'alun, la demi satu persatu dalam mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup aja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wal hikmata 'allimna ma fahima Sulaiman fahimna fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud wal jibal sabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.